A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana umurad dinil qayyimi wanshur alaina min khazainil fadli waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, selamat malam kepada saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti majlis ta'limi kita yang kita dapat mengadakan seminggu sekali, dapat kita buka ta'lim, buka mengaji, buka mengajar, supaya kita dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kena dengan cara-cara, kena dengan rukun dan syarat-syarat. Apa yang dibagi kepada kita, apa yang disuruh kepada kita saat itu, kita boleh buat kena dengan peraturan dia. Maka kita tak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan yang banyak ganjaran dia daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Ramadan ia panggil syahrul ibadah al-mudha'afah. Nak rakyat kata bulan Ramadan ialah bulan yang menggandakan ibadat dia, pahala dia bila kita buat ibadat apa sahaja. Jadi kita puasa di siang hari, kita qiyamul lail di waktu malam, qiyam Ramadan orang panggil, buatlah apa sahaja. Kita memenuhi diri kita saat itu dengan bekal kepada Allah, dan kita baca Al-Quran, tilawatil Quran dan lain-lain lagi. Amalan di siang hari kita banyakkan amalan sedekah, dan kita banyakkan amalan buat makan ni bagi kepada orang-orang yang sangat-sangat berhajat. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita dapat mengikuti majlis ngaji mengajar kita ni, malam ni kita nak bagi maklumat tentang qiyam Ramadan. Gapo dia qiyam Ramadan? Yang mana kita berdasarkan kepada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu dia. Hadis ni kita selalu dengar, pendek ya hadis.
Nah, hadis ni pendek ya. Yang Nabi sabda kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ada satu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang kita duk baca ni, man qama ramadhana ni, boleh kata anak-anak tadika pun ingat, dan kita bapak-bapak kita, ibu-ibu pun nah mudah ingat, dengar 2-3 kali boleh ingat dah. Maka gapokah maksud dia, gapokah murad dia? Nah, murad dia kata man qama ramadhana. Nah, hadis ni rawahu muttafaqun alaih. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis sahih. Hadis sahih. Nah, muttafaqun alaih. Maka di sini yang mana dalam mata kata man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri Ramadan imanan, hal keadaan dia beriman penuh-penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia taruh harapan kata ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang nak boleh buat ibadat puasa ni, orang kena beriman penuh-penuh. Kerana kita sudah maklum bahawa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ada ibadat secara zahir dan ada ibadat secara batin. Nah, ada hak pasal buat kita nampak tengok, ada hak pasal buat ibadat tu kita tak boleh nak nampak, tak boleh nak tengok dalam dia tu. Sebab itulah tempat bergantung selagi nu ikhlas kita. Tetapi secara zahir hak kita boleh tengok, secara zahir hak kita boleh tengok dalam ibadat kita seperti semaya, kita kata. Semaya ni secara zahir boleh tengok selalu dah. Qiyam dia, dan lagi pula rokok dia, sujud dia. Nah, orang panggil gerak-geri. Rukun fi'li dia ataupun perbuatan dia daripada qiyam, rokok, sujud dan sebagainya, kita boleh tengok zahir-zahir selalu dah. Maka hak tu orang panggil ibadat secara zahir. Jadi ibadat semaya ia tak mari imanan, tetapi ibadat puasa apa yang mari imanan. Kerana ibadat puasa pesing barang hak duk dalam. Puasa ni pesing tak nampak tengok. Nah, tak nampak tengok. Kita nak tengok dengan mata kita tak nampak hak tu. Sebab hak tu hak orang panggil hak dalam, hak batin hak tu. Sebab puasa ni berak ni duduk dalam. Tak ada siapa boleh tahu. Maknanya orang beriman penuh-penuh hak boleh buat. Bulak dalam dia tu beriman dengan Allah, bulak dalam dia tu ikhlas dengan Allah, bulak hati dia hak ni tu taruh harapan balasan daripada Allah, barulah dia tu boleh tunai ibadat puasa ni. Sebab tu ia datang dengan imanan wahtisaban. Ada tu. Kita contoh mudah-mudah pun anak kita kata. Kita boleh tanya bila dia klik mari, kita tanya hewan. Semaya dogi, kita tanya boleh. Semaya dogi, kalau dia kata semaya dah kan, tak nampak. Nah, tak nampak ambil semaya, tak nampak duk semaya, duk perhati takdir dah ni. Sebab apa? Sebab hak tu orang panggil nampak tengok. Ada pun puasa dia tak nampak tengok. Anak kita puasa ke tak puasa? Kalau kita tanya dia kata puasa, kita nak buat apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda dalam hak tu. Tu dia. Kalau dia masuk dalam bilik dia makan cara-cara dia dalam bilik, kita tak boleh nak tahu. Sebab itulah dia datang di sini man qama ramadhana imanan. Marinya imanan, sebab orang kena beriman betul-betul baru boleh tunai ibadat puasa ni. Nak sabar daripada makan, nak sabar daripada minum ni, kena orang beriman betul-betul. Nah, kena orang tu beriman sungguh baru boleh tunai. Kalau tak beriman, orang panggil tak beriman sungguh. Nah, hanya dia nak pura-pura saja. Dia tunjuk depan kita jelah. Belakang daripada kita tu dia tak ada puasa kali. Orang panggil pura-pura puasa. Nah, buat-buat je puasa tu. Sedekah pada hakikat tak ada puasa kali. Sebab itulah dia kait di sini imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi balasan bagi, nah, nak ayat kata jawab bagi man tu. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi di sini diampun. Nah, diampun baginya, bagi man tu
akan barang yang telah lalu. Gapo barang yang telah lalu? Min zambih, daripada segala dosanya. Maknanya kalau dia tu buat ibadat betul-betul kerana Allah taruh harapan, taruh harapan balasan daripada Allah, dan dia tu berimej betul-betul dengan Allah, maka segala kejahatan, segala dosa hak dia fijur pada masa dulu, masa dia tak reti dulu tu, masa dia duk joli dulu tu, jadi Tuhan ampun segala dosa dia. Tu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita ingat kata kita ni tak berapa hari lagi kita nak sambut bulan yang sangat-sangat mulia. Kerja buat kita tahu dah kata pada siang hari kita kena puasa. Bila nampak anak bulan kita kena puasa di siang hari. Di waktu malam kita kena qiyam Ramadan, kita kena semaya tarawih. Maka qiyam Ramadan di sini ada setengahnya pakai makna umum, ada setengahnya pakai dengan makna khusus. Makna umum di sini dengan maknanya berdiri Ramadan, di waktu siang hari kita puasa, di waktu malam kita semaya. Kita qiyamul lail di waktu malam, dan kita buat ibadat lain-lain lagi. Supaya kita nak penuh ibadat-ibadat di dalam bulan ni, kerana kita dapat mengetahui kata bulan ni adalah bulan yang kita ni kena banyak ibadat, kerana bulan ni ibadah mudha'afah, iaitu ibadat hak pesing berganda-ganda pahala dia. Sedekah kita dapat berganda-ganda. Semaya kita dapat berganda-ganda, dan lagi pula baca Quran kita dapat berganda-ganda. Puasa kita pun begitulah. Segala ibadat kita berganda-ganda. Sebab tu di siang hari kita penuh ibadat kita dengan semaya lah, dengan baca Quran lah, dengan kita berzikir lah, dengan kita tasbih lah, dengan kita banyak amalan sedekah, amalan bagi makan ni kepada fakir miskin. Bagi makan ni kepada orang-orang yang berhajat. Itu dia. Di waktu malam kita semaya, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita banyakkan taubat. Tu di waktu malam. Tu orang panggil ibadat secara umum. Lepas tu kita hak ni orang panggil semata-mata tuju kepada orang-orang tu hak kuasa. Macam kita ni lah, kita ni orang duk puasa lagi, semaya pun sedap, kita nak pergi masjid pun boleh, nak semaya Jumaat pun boleh kata setiap waktu kita ni tak ada kena duk tupai orang lagi. Maknanya kita ni boleh buat segala ibadat. Boleh tunai segala ibadat. Kita buatlah. Jadi hak jadi duka citanya mereka hak tak kuasa. Siapa hak tak kuasa? Siapa hak tak kuasa? Orang hak tak kuasa di sini termasuknya orang hak uzur. Orang hak tak kuasa di sini termasuknya orang hak lemah. Orang hak lemah, orang hak ada kesakitan, orang hak tua-tua. Orang hak tua-tua, orang hak jatuh. Apa penyakit dia hak itu duk ditikar dah dia. Tak boleh nak pergi mari dah. Mati sebelah kadang-kadang. Duduk di rumah kena duk berubat, kadang-kadang kena duk pergi hospital, setengah-setengah mereka. Jadi kena duk berubat hari-hari pun ada. Kalau tak ada kena berubat pun duduk di rumah, tak ada boleh tubik dah masjid. Maka bagaimana kau nak buat hak tu pula? Tu nak rakyat kata tak samalah, tak supalah. Ibadat ni Tuhan bagi kemudahan kepada orang-orang hak uzur, kepada orang-orang hak lemah saat ni tu. Seperti orang tua gapo tu, hak tu Tuhan bagi kemudahan untuk dia suku. Adapun kita orang hak gagah lagi, hak sehat lagi ni kita buklah. Masa kita duk gagah tu kita buklah. Kita boleh puasa, kita boleh semaya tarawih. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir, kita boleh sedekah, kita boleh buat benda-benda lain lagi, banyak perkara lagi hak kita boleh buat. Kita penuhkanlah umur kita dengan ibadat. Ibadat saat itu berlainan. Tu kita boleh reti secara umum. Maka bagi orang tua,
Nah, bagi orang tua hak tak kuasa nak puasa tu, nah, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, dalam ayat kita pun selalu dengar dalam ayat tu. Jadi mereka hak tak kuasa saat itu, kalau turun ayat tu, ayat awal turun pada pada umat Islam saat itu, di fardu puasa saat itu boleh pilih lagi di antaranya nak puasa ke ataupun nak bayar fidyah. Tetapi apabila turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka ayat hak tu mari nasah ayat hak ayat hak belum daripada dia. Bila nasah ayat belum daripada dia, maka semua manusia kena puasa, malaikat orang hak tak kuasa nak puasa ya. Bila orang tak kuasa nak puasa ni, bagaimanakah dia nak tunai? Dia saat itu fidyatun ta'amu miskin. Dia kena bayar fidyah kepada orang-orang miskin. Itu dia. Bayar fidyah kepada orang-orang miskin. Macam kita kata tok kita ke ataupun cik kita ke tak kuasa dah nak puasa, tapi tuan masih duk segar lagi, duk hidup lagi. Tuan duk hidup lagi, orang panggil duk segar lagi, tetapi di segi kekuatan saat itu tak kuat, tak kuasa dia nak puasa. Kalau puasa pun puasa tak cukup, puasa tak sampai gelap. Sampai pukul 10, sampai pukul 11 kot tu nak duk tak leh panggil kita lah nak buka puasa, nak buat rana ni dahga ni lapar air ni. Tu dia, lapar nasi, lapar berhajat kepada makan ni, maka hak tu tak payahlah bagi kita suruh dia buka puasa tak ada gapo. Tetapi kena bayar beras, kena bayar fidyah. Bila tak kuasa, maka syarat beri kemudahan. Sebab tu dalam ayat ni dia kata dalam ayat yang kita selalu baca, ayat ni di belakang-belakang tu hak kita baca syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran tu, belakang-belakang dia kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kehendak oleh Allah pada kamu saat itu akan mudah. Tuhan nak kepada mudah ya. Tuhan tak ada nak kepada payah. Jadi bila ayah kita, bila ibu kita, bila cik kita, nyek kita, tok kita tak kuasa nak puasa, kita jangan duk tekanlah dia puasa. Dia tak kuasa nak puasa, tak puasa pun dia saat itu kena bersama ibadat dengan kita. Tak kuasa nak puasa, kita tolong. Tolong mana? Tolong bayar fidyah kepada dia secupak sehari. Bayar fidyah kepada dia secupak sehari. Bayar fidyah ni tak payahlah bayar fidyah tu. Kita royak dia tahu kata kita ni nak tolong bayar fidyah kepada dia secupak sehari ni. Misalnya hari ni tak ada boleh puasa, saat itu kita pun royak dia tahu kata ni amo nak tolong bayar fidyah ni. Hak cik ni, cik tak ada puasa hari ni, puasa sekerat hari ya sampai pukul 11.30 buka puasa. Maka wajib ke atas cik ni tu bayar fidyah. Fidyah tu gapo? Bayar beras cupak sehari. Bukan maknanya tak kuasa nak puasa, lepas tu tak ada kena bayar beras, tak ada kena bayar, tak ada kena fidyah dah lah. Sebab tak kuasa ni. Dah tak kuasa pun kena bayar fidyah. Tu dia. Ni orang panggil fidyatun ta'amu miskin. Tak payahlah kita tu bila kita tahu dah, kita ada tok kita duk sebing di rumah tu. Duk boleh makan, duk boleh duk hola gitu ya. Nak buat ibadat secara kuat-kuat itu tak boleh nak buat dah. Semaya pun kena kita dah tolong. Tolong ambil air dan tolong ambil air semaya with dia, tolong menyuci tubuh dia. Tolong sipai tepat dan sebagainya. Maka puasa pun kita royak tahu. Bila dia nak puasa, cuba tengok dulu. Boleh puasa, cuba tengok. Dia niat, pandai ada niat, cara nak niat. Dia kata boleh niat, maka kita kena suruh dia puasa. Kalau dia boleh, terus pergi. Dia kuasa setara mana? Setara tu. Sebab tu nak royak kata fattaqullahi mastata'tum. Dalam ayat dalam surah At-Taghabun hak kata fattaqullahi mastata'tum, maka takut olehmu akan Allah sekadar mana mu kuasa, dengan maknanya ibadat olehmu akan Allah sekadar mana mu kuasa. Ya kuasa siapa pukul 11.30 ya. Kita puasa sampai pukul 11.30.
Lepas pada tu wajib ke atas. Nah, ke atas dia hak ni tu pi dia. Apa kita tu nak tolong dia sebab kita tahu kata chair kita ni nah, dia nak cari sendiri, duit pitih dia pun tak ada kita nak tolong. Ha kita tolong. Ya dia tahu. Ha kita pergi urus. Beras cupak ni ku jadi pi dia bagi chair ku. Nah, nama Abdullah bin Ibrahim. Chair ku nama Abdullah bin Ibrahim. Nah, yang wajib ke atas dia kerana Allah Ta'ala. Kita pergi sedekah. Sedekah tu cari orang miskin. Tak ada kira lah orang panggil dobik miskin. Tak ada apa dah. Demo ni miskin. Sedekah. Tu tak payah. Kerana? Tak cerak. Bayar lalu. Bayar lalu, bayar secupak sehari. Bayarlah puasa tu selalu. Kalau kita berasa sibuk, kita kata, rasa tak ada, nak bayar tiap-tiap hari ni. Rasa nak bayar 30 hari pakai bayar sekaligus. Boleh juga, tapi orang panggil luput fadilat. Luput fadilat tiap-tiap hari tu. Sebab mata hadis kata, hak mati dah tu, dia kata kan tu, man mata. Nah, hadis Nabi dia kata man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu waliyuhu makana kulli yawm